Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita solat fardu subuh secara berjamaah. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Insya-Allah saya akan menggantikan P. Yusuf untuk sementara. Orang kata bidan terjun, mungkin tak seperti mana yang tuan-tuan harapkan. Mungkin mana yang saya mampulah, insya-Allah. Tapi saya bawa kitab ataupun tajuk tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam bermaksud pilihan-pilihan surah, pilihan-pilihan ayat Al-Quran, dan dibahaskan secara hukum. Dibahaskan secara hukum. Antara yang paling terkenal kitab yang dikarang dalam tajuk ini adalah Syekh As-Sabuni yang sudah meninggal, seorang profesor di Jamiah Ummul Qura. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang mengarang dalam tajuk ni. Tetapi kalau tuan-tuan nak beli bukunya, adalah saya tak jual, di kedai-kedai buku agama seperti mana di Masjid India. Bukan dalam masjid lah, di hadapan Masjid India lah. Dalam Masjid India memang tak ada jual buku kan. Okey, kita terus kepada perbahasan hari ini, ialah surah Fatihah. Hukum hakam berkait dengan surah Al-Fatihah. Jadi seperti mana kita tahu bahawa surah Al-Fatihah adalah surah ummul kitab, asal ataupun asas bagi segala kitab suci Al-Quranul Karim, yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan bacaan yang kita baca pada setiap hari, khususnya dalam solat kita, dalam ibadah kita. Dan surah Fatihah adalah surah yang mana kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Allah berfirman, qasamtus salah, aku bahagikan solah. Di antara nama surah Fatihah adalah As-Salah. Di antara nama surah Fatihah adalah surah As-Salah. Boleh tanya, apa surah solat? Mungkin orang tak tahu kan. Jawapannya adalah surah Fatihah. Allah sebut dalam hadis kursi, aku bahagi surah solah, surah Fatihah ini nisfain, dua bahagian. Maknanya Fatihah dibahagi dua. Fa iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba-Ku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, lalu Allah jawab. Kita sebut alhamdulillah, Allah balas, Allah jawab. Apa Allah kata? Hamidani abdi, hamba-Ku puji aku. Mana kita mula dengan pujian. Wa iza qala abdi, apabila hamba-Ku berkata Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, apa balasan Allah? Allah balas, asna alayya abdi, hamba-Ku puji lagi. Kita mula dengan puji-pujian, alhamdulillah pujian, Ar-Rahmanir Rahim pujian. Kemudian kita sambung lagi, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menjadi Malik, Raja. Yaumiddin, hari pembalasan. Din dalam bahasa Arab ada dua makna. Din bermaksud agama, dan juga din bermaksud balasan. Seperti mana hadis, kama tudin tudan, seperti mana kamu buat, kamu akan dibalas.
kama tudin tudan. Senang hafal kan? Boleh hafal terus. Hadis ni kerap dibaca oleh khatib-khatib di Mesir. Saya duduk Mesir 10 tahun. Khutbah kedua mesti ada. Sebelum hujung tu, sebelum habis tu, khatib akan bagi pesan. Pesanan yang sama tiap-tiap khutbah. Dahlah pendek, diulang-ulang pula. Confirm hafalah. Kama tudin tudan. Ini perkataan yang sangat jami' mani', pendek tapi sangat besar maknanya. Kama tudin tudan, kama ta'mal tujza. Seperti mana engkau buat, engkau akan dibalas. Bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun Allah Ta'ala akan balas. Bila seorang hamba itu berkata Maliki yaumiddin, Tuhan yang merajai hari pembalasan, maka Allah balas Majjadani abdi, hambaku puji lagi, tersangat-sangat puji. Majjadani. Lalu kita sambung lagi. Apabila hambaku menyambung surah Fatihah, surah As-Salah tadi, kita pun kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau Tuhan yang kami sembah, dan hanya engkau Tuhan yang kami meminta pertolongan. Di sini dipanggil uslubul qasri, ilmu balaghah. Ayat biasa, aku minta tolong kau. Ayat biasa. Ayat biasa, aku sembah engkau. Tapi kenapa didahulukan engkau? Ini dalam bahasa Arab dipanggil uslubul qasri. Ada banyak dalam Quran uslubul qasri. Uslub gaya bahasa al-qasri. Apa al-qasri? Hanya. Seperti mana la illah. Itu pun uslubul qasri. La ilaha illallah, maksud yang sebenar, Tuhan yang berhak disembah hanyalah. Uslubul qasri membawa makna hanyalah. Dia ada banyak uslub. Ada banyak bentuk bahasa Arab yang menunjukkan qasri. Apa qasri? Hanyalah. Antaranya la illah, la mata'a illa kitabun. Tidak ada barang kecuali buku. Maknanya buku je ada. Terjemah biasa, terjemah secara surface ni kan, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan biasa. Bukan salah, biasa. Maksudnya orang baru belajar bahasa Arab. Tapi terjemahan yang sebenar, yang ulama-ulama tauhid sebut, la ilaha illallah, Tuhan berhak disembah hanyalah Allah. Seperti mana kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami meminta pertolongan. Itu hanya tersebut diambil daripada uslub al-qasri. Gaya bahasa Arab didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah klimaks. Ini adalah kemuncak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dengan Tuhan. Privacy. Sebab bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan balas. Apa Tuhan balas? Haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sekarang masanya aku dengan hambaku. Kita berdua je, eksklusif. Sekarang masanya aku dengan hambaku. Sebab tu ini adalah kemuncak Fatihah. Segala-galanya dalam Fatihah kita dah sampai yang paling tinggi. Macam kita tadi, kita mendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Puji. Dah sampai ke pujian yang terakhir, maka sampai ke hujung sekali, maka Tuhan kata, Tuhan buka pintu istijabah, pintu untuk kita berdoa, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ulama yang karang kitab tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu Ibn Qayyim. 5 jilid cerita bab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Kerana ini dah sampai makam ubudiyah, makam kehambaan. Makam kita hanya berserah pada Allah. Kita hanya meminta tolong pada Allah. Fa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu mintalah kepada Allah. Bila kamu minta tolong hanya pada Allah. Maka kita pun minta. Allah dah buka pintu permintaan, kita minta. Apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa dia? Allah tak sebut sini kan. Allah sebut siapa yang bukan Allah berikan nikmat, iaitu ghairil maghdubi 'alaihim Yahudi, waladdallin dan orang yang sesat adalah Nasrani. Tapi dalam surah An-Nisa disebut siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ini dipanggil tafsirul Quran bil Quran. Tafsir ini dia ada banyak peringkat. Tafsir Quran dengan Quran. Seperti mana kitab Idahul Quran bil Quran, ada tafsir dia, banyak jilid. Yang kedua tafsir Quran bil Ma'thur, seperti mana Ibnu Katsir, seperti mana Ad-Durrul Mansur Imam Suyuti. Yang ketiga tafsir Quran dia campur di antara hadis-hadis dan juga asar-asar. Asar-asar ni sahabat-sahabat, tabi'in, seperti mana tafsir At-Tabari. Ada tafsir Quran bil ahkam, tafsir Quran dengan hukum, iaitu Imam Tabari, Imam Qurtubi, maaf. Ada tafsir Quran bil ra'i, tafsir Quran dengan pandangan ulama, bukan pandangan manusia biasa, iaitu tafsir banyak tafsir An-Nasafi dan sebagainya. Jadi Quran ayat ini ditafsirkan, ayat 5 ni ditafsirkan dengan ayat 6, ayat 7 surah Al-Fatihah ni ditafsirkan dengan ayat lain. Siapakah yang Allah berikan nikmat? Iaitu dalam surah An-Nisa disebut wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang Allah berikan nikmat kita tak jumpa dalam surah Fatihah ni, tapi kita jumpa dalam ayat lain, iaitu dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Di kalangan minan nabiyyin, yang pertama siapa yang Allah berikan nikmat? Nabi. Yang ni kita tak boleh nak berusaha ke apa ke, sembahyang tak boleh kan. Ini adalah benda yang mauhubi, benda yang gifted, benda yang Allah bagi khas kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Kemudian wasiddiqin. Yang kedua orang yang diberi nikmat ialah siddiqin. Siapa contoh siddiqin dalam Quran? Siddiqin ni wali-wali. Tapi dalam Quran ada seorang yang Allah iktiraf dia sebagai siddiq. Siapa dia? Kalau dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq lah. Dalam Quran siapa? Ibu kepada Nabi Isa. Allah sebut dalam Quran wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah siddiqah. Ibu Nabi Isa sampai tahap siddiqah. Ini juga Quran ditafsir dengan Quran lain, ditafsir dengan ayat lain. Oi ganas tu. Sampai tumbuk ni. Tadi jemaah kata ustaz buat PowerPoint supaya orang tak ngantuk. Insya-Allah saya tak ada PowerPoint pun, insya-Allah orang tak ngantuk. Dah keluar nak tekak dah. Dah serak-serak dah. Jadi dalam Quran sendiri sebut siapakah contoh siddiqah? Ibu Nabi Isa, Maryam, yang dapat karamah, dapat kemuliaan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya mendapati rezeki, iaitu buah yang tak ada pada musim tersebut. Qala ya Maryamu anna laki hadha, hey Maryam, daripada mana rezeki ni, buah ni tak ada pada musim ni. Qalat huwa min indillah, ianya daripada Allah. Ini contoh siddiq. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Kita nak jadi orang yang dapat nikmat, paling kurang kena jadi orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman. Kemudian kita nak lihat hukum-hukum yang berkait dengan surah Al-Fatihah ni. Yang pertama adalah dari sudut ini panas sikit lah kan, panas sikit, bagi panas sikit. Orang kata ustaz, dia orang ni kalau orang mati ni bila orang Melayu biasanya akan kata Al-Fatihah. Nabi buat ke? Yang pertama memang Nabi tak buat. Tapi salah ke? Tidak salah. Karena Fatihah sebagai umul kitab adalah sebaik-baik sesuatu yang kita nak sedekahkan kepada orang mati. Kita isal as-sawab, menyampaikan pahala kepada ilal mayit, kepada mayat. Ada benda yang ulama ijma'
ada benda yang ulama khilaf. Yang ulama ijma' ialah haji. Siapa yang meninggal dunia tak pergi haji, ijma', tak kira Syafi'i, Maliki, Hambali, Wahabi, Salafi, semua kata sampai. Tak ada khilaf. Kerana Nabi kata kepada seorang wanita yang mak dia tak pergi haji, Nabi kata huji anha fadainullah ahaqqu an tuqda. Buatlah haji untuk ibumu kerana hutang Allah lebih patut dibayar. Maka haji tak ada khilaf. Jadi dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin lah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf, sampai tak sampai. Mutaakhirin Syafi'i kata, dan juga sebagian dia yang kata sampai, mutaakhirin Syafi'i, mutaakhirin ulama akhir, mutaakhirin Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Maksudnya Hanafi semua, Maliki semua, Syafi'i mutaakhirin, Hambali mutaakhirin. Ramai ke tak ramai? Maknanya kebanyakan ulama, jumhur ulama kata sampai. Cuma ulama awal Syafi'i, ulama awal Hambali dan Wahabi lah yang kata tak sampai. Jadi tak ada masalah untuk kita. Sebab apa? Kalau haji, sebesar haji pun sampai, apalagi yang ulama kata sepakat sampai. Doa ijma' ulama kata sampai. Sebab Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata is'alu lahul an fa innahu al-an yus'al. Is'alu lahu tasbih fa innahu al-an yus'al. Mintalah kepada Allah supaya Allah berikan tasbih, kekuatan kepada si mati ini untuk menjawab soalan-soalan, tasbih, supaya dia dapat jawab. Sebab apa? Fa innahu al-an yus'al, kerana dia sekarang sedang ditanya. Nabi suruh orang hidup minta kepada Allah supaya dapat manfaat kepada si mati. Jadi doa confirm sampai, ijma' sampai. Antara yang ulama ada sepakat sampai, tak ada khilaf, ialah sedekah harta, bukan sedekah Fatihah. Fatihah khilaf. Di mana Nabi sebut kepada sahabat, kata seorang sahabiah wanita, dia kata, ya Rasulullah, makku sudah meninggal dunia, kalau dia hidup dia suka kalau sedekah. Maka Nabi kata, tasaddaqi anha, sedekahlah untuk ibumu. Maka ini mahal ijma', ini tempat yang sepakat. Yang khilafnya tentang Fatihah dan surah-surah lain, maka kita ambil pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama kata sampai. Sebab dah sebesar haji, sebesar sedekah, doa pun sampai, apatah lagi Fatihah. Sebab apa Fatihah khilaf? Kerana tidak ada dalil khusus. Isunya itu je. Kita ambil, kita kias. Siapa yang kata tak ada dalil, mengarut. Sebab dalil bukan Quran hadis. Dalil apa? Quran, hadis, ijma', kias. Jadi ulama yang kata sampai, kias. Kalau dia kata tak ada nas, itu betul. Tak ada nas Quran, tak ada nas hadis kata sampai. Tapi tak ada dalil, tidak. Sebab kita ni bukan hanya Quran hadis, kita ada ijma', kita ada kias. Contohnya Tuhan kata, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata dalam Quran kan. Habis tu tampar, ada dalil tak tampar? Jangan tampar ibu apa? Ada dalil? Boleh tampar lepas ni? Tak ada dalil. Tak ada dalil ji. Boleh tampar lepas ni balik rumah boleh tampar. Kan? Sebab tu kita tak ikut, kita ada kias. Macam tadilah, kalau haji sampai, haji besar tak? Haji dengan Fatihah mana besar dari segi amalan? Haji lah. Dah haji sebesar haji sampai, Fatihah lagi sampai. Dah cukup masa belum? 1 minit lagi. Dia banyak hukum-hukum dia. Nanti kita sambunglah hukum-hukum Fatihah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, saya tak mau memanjangkan, kata Imam cukup 2 minit. Jadi banyak lagi hukum. Kita ada hukum tentang Fatihah sebagai syifa. Adakah wajib baca Fatihah dalam solat? Adakah bismillah daripada Fatihah? Jadi kita akan sambung pada esok hari lah, macam kuliah biasa pula. Saya nak bulan depan pula kan. Biasa kuliah biasa sambung bulan depan kan. Tapi hari ini insya-Allah kita akan sambung pada esok hari. Kita dah cukup 20 minit. Kalau rasa kurang ke terlebih, beritahu. Insya-Allah saya cuba menepati masa mula dan juga habis. Jadi cukuplah untuk hari ini. Harap-harap tuan-tuan tak mengantuk walaupun tak ada PowerPoint. Itu perbahasan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Banyak lagi perbahasan tentang Fatihah sebagai syifa, Fatihah sebagai bacaan, dan khilaf-khilaf yang berkait dengan hukum dan juga Fatihah di belakang imam adakah wajib. Itu di antara perbahasan yang akan saya sambung pada esok hari.
insyaallah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wal masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ahrusna bi 'ainika allati la tanam wa knufna bi knafil ladzi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhlina wa anta raja'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi